forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Noh Omar yang menyerang UMNO semalam di Tanjung Karang. Apa kata-kata beliau? Alang-alang nak hancurkan UMNO Tanjung Karang. Ayuh kita bangkit sokong Perikatan Nasional. Katanya pada ceramah Perikatan Nasional PN pada siri jelajah Selangor Baharu di sini semalam. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan nanti komen macam biasa. Saya mendengar ucapan-ucapan yang dilontarkan di Tanjung Karang. Saya terkejut. Saya amat terkejut apabila mantan ahli parlimen dan menteri daripada UMNO, orang macam Tan Sri Noh Omar, boleh melontarkan serangan sebegitu. Seolah UMNO ni hina sangat di kaca matanya. Sedangkan bila dia melontarkan kata-kata, saya terbayanglah saudara, waktu kami sama-sama dalam pergerakan pemuda dulu. Saya ingat lagi saudara, dengan baju lengan pendek, ada flippernya, lekeh saudara. Bukanlah handsome sangat. Saya nak cakap terang, waktu tu yang handsome Nazir Aziz. Memanglah dia latar belakang sebagai peguam, tapi belum ada kes-kes, belum ada pejabat, belum ada, boleh katakan tak ada kerja lah saudara. Duit tak seberapa pun. Tapi dia naik meningkat selepas dalam pemuda, jadi esko pemuda, dipilih jadi ahli parlimen. Waktu itu saudara, jangan lupa di Tanjung Karang, orang yang berkuasa sekali adalah Allahyarham Datuk Kamruzaman. Dan Datuk Kamruzaman dengan mulia hati memberi laluan kepadanya saudara, dan jadi ahli parlimen. Jadi ahli parlimen diangkat sebagai timbalan menteri, jadi menteri. Kaya raya saudara. Bila mereka jadi kaya raya, sekarang serang UMNO. Saya kata, saya terkejutlah semalam. Soal Azmin Ali nak berucap, dia punya hal lah. Lumat pula lah, lunyai lah. Tapi terpulanglah pada keadilan untuk menghukum Azmin pula kali ini dalam pilihan raya akan datang. Sebab nampak serangan Azmin Ali terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim memang cukup pedas, cukup memedihkan. Pun saya kata, Anwar Ibrahim sentrik. Ditokok tambah lagi apabila saya mendengar ucapan daripada Menteri Besar Kedah. Dia datang dari Kedah, saya rasa sepatutnya lah. Datang lagi orang tak baik nak serang tempat orang. Tapi tak tahulah macam mana dia nak cakap begitu. Saya tengok Menteri Besar Kedah, dia mewakili Parti PAS. Betul, dia sebagai Panglima Perang Parti PBM. Apakah itu coraknya politik negara yang mahu kita dedahkan pada warga? Nak bagi tahu anak-anak muda pula tu. Sebab mereka mengharapkan anak-anak muda, sokongan anak-anak muda. Jadi di saat mereka menggamet hati dan perasaan anak muda, maka gametan itu bercampur aduk dengan maki hamun. Secara ada pula yang menuturkan kata-kata yang bersikap bagi saya agak bahaya lah. Apabila diungkap balik sejarah, Pak Hamai dari mana, sejarah itu, saya rasa benda tak ada keperluan. Adalah lebih baik kalau beliau mengatakan bahawa saya mai sini di Selangor ini mahu bersama-sama rakyat Selangor untuk melebarkan parti parti PBM ke Perikatan Nasional. Ini tidak saudara. Jadi serang habis-habisan lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kena. Memang teruk lah. Memang ada logiknya juga. Saya tak menafikan. Ada logikanya. Apabila Samsuri mengatakan, bukan Samsuri, saudara Sanusi. Dia Sanusi mengatakan bahawa dia kata, macam mana Datuk Ibrahim nak bercakap soal kemiskinan, sedangkan dia pun tak pernah jadi orang miskin. Okeylah, fakta itu saudara. Tetapi bagi saya lah, tak baik. Datang rumah orang, serang rumah orang. Saya rasa itu satu sikap yang tidak baik dan anda menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim di Selangor, di mana Selangor dipimpin oleh Parti Keadilan. Saya rasa lah ini sikap keceluparan. Dan saya cukup seriau saudara apabila kalau inilah yang dihidangkan kepada masa yang terdiri daripada anak-anak muda yang mereka harapkan akan menjadi penyokong tegar mereka sebagai pengundi dan beri sokongan. Kalaulah acuan politiknya, acuan maki hamun, acuan serang peribadi, saya rasa bukan cara begitulah. Saya sebab itu saya mengharapkan teman-teman Saudara Firdaus Kik Ishak dia kata bagilah 10 benda yang dia buat di Kedah. Saya rasa eloklah kita berdiskus. Okey, apa yang you buat di Kedah? Selama you sana, bagilah 10 perkara yang you buat. Kalau ini 1, 2, 3, 4. So di mana tak betulnya Datuk Anwar Ibrahim? Sebab
Datuk Seri Anwar Ibrahim baru 6 bulan. Tetapi saya melihat dia punya blueprintnya yang akan dilakukan. Saya ingat besok mulalah beliau akan melangkah untuk merubah kedudukan ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan. Saya memang keadaan sekarang ni keadaan ekonomi yang tidak menentu. Rakyat mengharapkan. Saya telah bercakap dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pak Syekh, yang paling penting sekarang ni, kurangkan banyak bercakap, laksanakan. Rakyat nak tengok. Macam mana kita punya way forward. Apa masa depan negara ni. Itu saja saya. Saudara Firdaus, dia kata Nur Omar dipentas PN semalam macam memanglah tak kena saya. Kalau sebenarnya bukan kerja saya tengok dengan muka dia berminyak-minyak. Saya ada kadang-kadang kesian juga. Saya kata sebab apa yang lontar. Itu belum lagi kalau orang nak dedahkan. Saya rasa Datuk Seri Tan Sri Nur Omar ni dia mengundang masalah sebenarnya. Sebab orang selalunya kalau orang ada latar belakang yang tak menentu, eloklah kurang-kurangkan bercakap. Sebab perangkap tidak pernah lupa pada rusa. Kerana rusa lah yang lupa pada perangkap. Kita kalau latar belakang kita, bagaimana anda membina kekayaan dengan UMNO. Menjadi pemimpin UMNO, anda jadi kaya raya, boleh buat rumah macam istana, boleh kereta besar. Keluarga-keluarga anda enjoy dengan kehidupan yang begitu hebat. Kalau orang kurik nanti kan ke masalah. Kalau dah kena begitu, you dah soalnya sekarang ni bukan UMNO memecat beliau, UMNO gantung saja. Tapi you juga yang minta supaya you dipecat. Bila you dah dipecat, you keluar daripada UMNO, sekarang you serang pada UMNO. Jangan lupa, warga UMNO Tanjung Karang banyak menyimpan rahsia. Saya nak bagi pesan begitu, tak payahlah menyakitkan hati. Cakap memanglah saya Fazilah Abdul, memang betul saya. Cakap memang sedap. Maki orang memang sedap. Tambah-tambah lagi pada pemangkang. Semua tak kena, tapi bila anda ada dalam kerajaan, macam mana? Jadi saya Mino Puan Minaci kena. Kempen politik memanglah berapi-api. Takkan nak berucap macam ucapan rasmi. Tidaklah, bagi saya nak berucap berapi boleh. Tetapi ada batasannya. Jangan serang peribadi. Sebab saya katakan tadi, bahawa sekarang ini saya memperingatkan kepada kalangan cyber trooper Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersedialah anda untuk menghadapi serangan ini kerana usaha dan tumpuan Anwar Ibrahim sentrik sudah pun berjalan. Saya tak lihat satu hari pun adanya sesuatu benda yang positif terhadap Anwar Ibrahim. Semuanya negatif. Dan ini akan berterusan. Saya drama apa hari ini? Warga Tanjung Karang solid sokong Nur Omar. Terpulanglah saya drama apa hari ini. Tak ada masalah. Kadang-kadang kita merasakan solid. Saya memegang cakap saudara Datuk Seri Mat Sabu. Dia kata saya nak bagi tahu waktu dulu saya dalam PAS. Saya bagi ceramah, pergi ke Baling. Yang hadir 10,000. Punya ramai. Tapi bila mai mengundi, huyup. Saya pergi juga dekat Kupang. Waktu dia lempas, dia kata, ramainya datang. Kita kata menang lah PAS masa tu. Tapi bila datang peti undi, bila datang musim undi, huyup. Sebab apa-apa pun rakyat akan membuat perhitungan. Sebab, saudara, pilihan raya ini adalah perhitungan masa depan rakyat. Bukan hanya sekadar dongengan cerita saja. Saudara Rabudin Pasrat, dia kata mereka dah lupa diri. Sebab dah kaya raya. Memang begitu, saudara. Saudara Syam, dia mana macam-macam PH hilang ke? Saya tak tahu. Saya mengharapkan, saya beritahu pada cyber trooper, pemain-pemain media, daripada Pakatan Harapan, daripada UMNO, bersedialah anda. Jaafar je, dia kata Nur Omar dah pakai songkok dah. Yalah, baguslah tu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya mengharapkan agar, bagi saya lah, saya mahu supaya politik kita ni disantuni sebaik mungkin, saudara. Saya ada terima satu santunan tapi tak sempat nak baca. Besok kalau ada ni. Ini kisah sedih, saudara. Kisah sedih tentang Makcik Saadiah yang ada di Great. Tapi dah meninggal lah, saudara. Tapi tak dapatlah saya nak baca hari ni. Panjang sangat, saudara. Cuma saya nak bagi tahu bahawa menurut Naib Ketua UMNO bahagian Tanah Merah, iaitu Cikgu Aliah, dia kata bahawa UMNO boleh menang di Kedah, di Terengganu dan Kelantan, katanya. Dia minta lah saya beri pencerahan pelan-pelan, saudara. Kerana 30 tahun dulu Kelantan jatuh ke tangan PAS. Ketika itu di mana silapnya? Jadi katanya berdasarkan sedikit kajian yang tidak formal,
melalui tinjauan pendapat dan pemerhatian kerana ketika itu berlaku krisis yang agak besar antara pemimpin UMNO dan berlarutanlah sehingga beberapa tahun. Selepas krisis mula reda, pemimpin UMNO ketika itu mula selesa dalam keadaan kalah apabila banyak beruntukan turun melalui ketua-ketua bahagian. Sehingga kan berlaku lagi krisis kepimpinan di peringkat bahagian yang popular dengan istilah cah keting. Itu keadaan sebenarnya. Kesempatan itu diambil oleh PAS yang nampak semakin selesa memerintah Kelantan walaupun tidak banyak yang mereka buat untuk kebajikan rakyat. Banyak isu yang membelenggu pemerintahan PAS namun UMNO masih gagal untuk memanipulasinya. Seperti isu air, cukai tanah, hasil bala, hasil bumi dan sebagainya kerana kepimpinan UMNO sibuk dengan mengejar projek. Itu faktanya, saudara. Siapa yang cuba untuk menjadi jago dan cuba merebut jawatan tertinggi di bahagian akan dianggap musuh dan perlu disingkirkan. Keadaan ini semakin hari semakin ketara sehingga kan anak-anak muda mula membenci UMNO dan meninggalkan Parti Keramat Orang Melayu ini. Sehinggalah ke hari ini. Ini kenyataan daripada Cikgu Alias, naib ketua UMNO bahagian Tanah Merah, saudara. Jadi sehingga kali ini di Kelantan sukar untuk kita ketengahkan tokoh-tokoh yang boleh dianggap calon yang boleh menang. Kerana 20 tahun lepas kita telah membunuh benih-benih mereka. Pilihan raya negeri kali ini terlalu banyak isu yang boleh diketengahkan untuk melemahkan dan menyatukan kerajaan PAS Kelantan. Tetapi apakah krisis kepimpinan UMNO di setiap bahagian masih lagi menjadi batu penghalang kepada UMNO untuk kembali memerintah Kelantan? Tidak ada rasa sedikit redha dan lapang dada di kalangan pemimpin lama yang boleh memberi laluan kepada tokoh-tokoh muda dan menyokong penuh mereka dalam PRN nanti. Dan bukannya mensabotaj supaya naratif biar sama-sama saja, tidak lagi didendangkan. Jadi dulu biar sama-sama, aku tak dapat jadi calon, biar sama-sama kalah. Sekali saya haraplah kali ini, kata cikgu tadi, cikgu Liah tadi, kita janganlah berlaku begitu. Ya, situasi semasa dengan pelbagai isu tengahkan oleh para cyber trooper. Kita seperti adik Mah Husin. Saya melihat di Kelantan, adik Mah Husin begitu lantang melontarkan banyak isu. Jadi cukup-cukuplah saudara. Cukup-cukuplah pemimpin di Kelantan melakukan cah keting. Selagi ada perangai cah keting, selagi ada kecemburuan di kalangan pimpinan-pimpinan PAS, pimpinan UMNO di Kelantan, selagi itulah UMNO akan lesu keadaannya. Dan anak muda akan menjauhkan diri. Tapi kalau orang macam Mah Husin ini cuba diketengahkan, diambil fikir, diambil apa fikirannya, saya yakin anak muda akan kembali. Tambah-tambah lagi, pengundi-pengundi luar mereka sudah dapat melihat. Kalau dewa mereka mengatakan mereka bersih, tak bersih mana pun. Tambah-tambah lagi, perbicaraan sedang berjalan di mahkamah. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Semalam kita tahu ceramah PN ada ceramah di Tanjung Karang. No Omar dengan Azmiho kuat sangat dia orang menyerang kerajaan perpaduan ni. So kita berharap rakyat Selangor yang memang sudah cerdik dan tahu selok-belok politik ni akan terus menyokong kerajaan perpaduan, menyokong Perikatan Harapan. Jangan kita menyokong Perikatan Nasional yang kita tahu yang konon-kononnya PM best dan bersih, tapi banyak kuasa mahkamah. Termasuk Muhyiddin Yassin sekarang ada 7 kes di mahkamah. Okey, mari kita terus menyokong kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, jumpa lagi.